الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. كالأسد إذا استعير للرجل الشجاع في نهو رأيت أسدا يرمي والقتل إذا استعير للضرب الشديد في نهو شاهدت قتل زيد. Al-awwalu ismu ainin was-sani ismu ma'nan. Qala al-musannifu kal asadi, seperti mana lafaz asad. Idza stu'ira, apabila dipinjamkan dia lafaz asad. Dan tab'an bila kita sebut ustu'ira sudah tentu dah al-asadi ialah lafaz musta'ar. Kerana isti'arah tidak berlaku melainkan daripada lafaz musta'ar, yakni lafaz musyabbah bih, kepada musta'arun lahu, yakni makna musyabbah. Jadi gitu. Maka ustu'ira kita kena mulahazah dah. Sekarang ni al-asadu menjadi musta'ar. Boleh? Yakni lafaz musyabbah bihi. Lihat tu, dipinjamkan lafaz asadi tu lirrajuli ay li ma'na ar-rajuli syuja'i, bagi suatu makna. Siapa makna tu? Yang ialah rajuli syuja'. Buat idhafah bayaniyah. Lirrajuli syuja'i ay li ma'na ar-rajuli syuja'i, bagi makna rajuli syuja'. Idhafah bayaniyah situ. Yakni bagi suatu makna, yang makna itu ialah ar-rajuli asy-syuja'. Faham tu? Maka lafaz asad bila kita gunakan dan kita pinjamkan dia kepada ar-rajuli syuja', maka adakah kita berhajat kepada isti'arah yang lain untuk boleh kita pinjamkan isti'arah asad kepada rajuli syuja'? Tak. Berbeza dengan fi'il. Kita dah cerita dah. Fi'il ni tadi mafhum dia mafhum ghairu mustakir. Dan apa? At-tashbihu la yakunu illa fil umuril mustakirrati ay as-sabitati, yakni tetap. Dalam tabik minggu lepas, dalam tabik hari Ahad sah, ana bagi dah masalah. Bagi Isnin ana bagi dah masalah. At-tashbih hanya berlaku pada umur mustakirrah, hanya berlaku pada umur sabitah. Isti'arah pula mabniyatun ala tashbih. Maka apabila fa'il bukan umur mustakir, bukan setengah daripada umur mustakirrah, boleh ke tak fa'il kita nak buat jadi isti'arah? Kerana apa? Kerana tak boleh buat tashbih lagi. Ada tu? Bukan kerana tak boleh buat isti'arah saja, tapi dia memang tak boleh buat jadi kita tak boleh tashbih ke yadribu dengan yaqtulu, yaqtulu dengan yadribu, tak boleh. Sebab apa? Sebab fa'il bukan umur mustakirrah. Dan kita dah cerita juga pada hari Senin baru ni, fa'il mempunyai dua mafhum. Yang pertamanya adalah al-makna, yang keduanya adalah az-zaman. Adapun diri fa'il, maka kita dah ittifaq tadi tak boleh buat isti'arah kerana dia bukan umur mustakirrah. Dan ada mustiqrarihi
wa adamu subutil fi'li hasilun bisababi dukhuliz zamani fi mafhumihi. Jadi kayak gitu. Kita cerita dah tidak tetapnya fi'il itu kerana zaman itu salah satu daripada mafhum fi'il. Tidak kayak gitu. Baik. Selesai masalah fi'il, dia tak boleh buat isti'arah sebab dia ghairu mustaqil. Diri zaman tu sendiri, boleh tak kita buat isti'arah? Boleh tak kita nak buat zaman tu jadi isti'arah? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana zaman itulah yang menyebabkan fi'il tak boleh jadi mustaqil. Faham tak? Nampak tak tu? Maka kalulah fi'il tu tadi kita boleh, kalulah dia, contoh masalah zaman boleh buat jadi isti'arah. Zaman boleh buat jadi isti'arah, maka fi'il lagi aula boleh buat jadi isti'arah. Faham tak tu? Sebab dia musabbib kepada musabbab tersebut. Jelas? Jadi faham di sini zaman juga tidak boleh buat isti'arah. Tinggal lagi makna kepada darab, qatala masalan. Contohnya kita tasbih ke qatala dengan apa? Dengan darbus syadid. Boleh. Maka qatala tu tadi bukan qatala, al-qatlu. Maka al-qatlu yang dipahami daripada qatala, al-qatlu tu tak ada masa dan tak ada fa. Jadi musabbibul asbab tu tak ada. Apa musabbib sini? Az-zaman. Maka az-zaman tu tak ada pada al-qatlu. Jadi al-qatlu boleh buat isti'arah tak? Apa boleh buat isti'arah? Sebab boleh buat tashbih. Sebab al-makna ketika itu adalah amrun mustaqirrun sabitun, amrun tetap. Maka ad-darbu boleh buat apa? Isti'arah, sebab dia boleh buat tashbih. Seperti mana asad. Asad ni tadi dia mafhum sabit ke tak? Sabit. Yakni kalau kita sebut asad, kita akan faham tu. Faham tu? Dia tak akan gerak pergi kelain, tiba-tiba berubah jadi lembu, tengah-tengah tu jadi lembu. Tengah sebut a tu, masa nak sebut sa tu jadi lembu. Tak dia. Dia tetap akan jadi singa. Faham tu? Bila sebut je asad, hayawan muftaris akan mari dah. Dalam kepala kita. Kalau dalam bahasa Melayu, sebut je asad tu lahir makna singa. Maka faham sini al-asad ataupun mana-mana nama kepada zat yang bukan juz'i. Faham tu? Maka dia, kalulah dia jadi musta'ar, maka isti'arah tadi adalah isti'arah asliyah. Kita dah cerita dah syarat nak jadi isti'arah asliyah ada berapa? 3. Yakni musta'ar tersebut pertama mestilah isim. Yang kedua mestilah jamid, yang ketiga mesti kulli. Isim mengeluarkan siapa? Fi'il dan huruf. Maka bila huruf dan fi'il bila dia terkeluar, dia jadi apa? Tabi'iyah. Sah? Yang kedua, siapa? Yang kedua, syarat kedua. Jamid. Bila jamid masuk dalam ta'rif, dia akan mengeluarkan siapa? Mustaq. Maka mustaq bila dia tak boleh jadi asliyah, dia jadi apa? Tabi'iyah. Kulli mengeluarkan siapa? Juz'i. Bila kita sebut juz'i itu keluar daripada kulli, sebab kulli masuk dalam ta'rif, kulli itu jadi apa? Tak jadi isti'arah. Ada tu? Dia tak boleh jadi isti'arah. Jelas? Baik, habis itu. Maka al-asadi ni dia adalah isim. Sah? Asadi isim tak? Jamid ke tak? Jamid. Kulli ke tak? Kulli. Ada tu? Dia adalah kulli. Sebab apa kulli? Ni dia ada perkaitan dengan gapo hak nak terah ni pasal tabi'iyah. Hari ni insya-Allah kita masuk tabi'iyah. Baik. Maka kalau nak sebut masalahnya al-asad, sah? Maka asad ni menunjuk kepada hayawan muftaris. Betul tak? Dan hayawan muftaris ni dia ada apa? Dia ada afrad. Ini afrad orang panggil. Yakni perkara-perkara yang terbenar hakikat ni pada dia. Faham tak? Bersalah kalau anda sebut singa tu, masalah nama dia apa? Beri nama singa so. Satu nama singa awak pegang. So ya. Qayyum. Nama apa? Oh, ya. Biar boleh tulis lah sini. Oh ya. Ni Pak Ayah nak tulis sini Ustaz Irfan ni dia kata bubu.
Tengok balik ni. Asal antum faham tak apa, tak ada masalah. Bubu ke baba ke tak apa. Masalah lagi tak boleh sebut. Okey. Bubu. Astagfirullahaladzim. Bubu ni adalah nama kepada si singa. Misalnya gini, tengok balik ni perhati balik sebab apa ni kita akan guna hak ni. Lepas ni anda tahu buatlah bubunya, anda buat nama Zaid lah. Bubu pula dah. Asal awak faham. Bubu yang berada di apa? Fi Malaysia. Bubu ni nama singa. Fi Malaysia. Lepas tu ada bubu seekor lagi fi Misra. Ada bubu seekor lagi fi apa? Masalahnya fil Yaman. Fil Yaman masalahnya. Yaman ni antara negara yang masyhur dengan singa pada satu masa dulu. Boleh? Baik. Maka nak tanya, bubu yang ada di Malaysia, awak sebut bubu bubu yang ada di Malaysia sama ke tak dengan bubu yang ada di Mesir? Sama ke tak dengan bubu yang sama ada di Yaman? Tak sama. Boleh faham tak tu? Jadi pihak sini tiap-tiap bubu yang ada di Malaysia dia ada wad'un khas. Sini pun ada wad'un khas. Sini pun ada wad. Tapi hak ni dia menunjuk kepada makna ni hanya dengan satu wadah. Tak perlu ada banyak wadah. Dan di bawah hayawan muftaris kita ada bubu. Betul tak? Gapa lagi nama lain? So Hamzah, Ba, Payah, Ta, Sa. Nama-nama singa. Tidak kayak gitu? Ni adakah dikhususkan dengan satu nama pula sini? Asad ni hanya menunjuk pada hak ni ya? Tak. Asad dia menunjuk pada hak ni. Yang di bawah dia ni ada semua ni. Tidak kayak gitu? Maka perkara ni tadi kita panggil kulli. Hak ni kita panggil juz'i. Bukan setakat sini juz'i sebenarnya. Ni sini. Tiap-tiap sa ni juz'i. Ni pun juz'i. Nama dia sama tak ni? Sama. Tapi benda tu lah tak? Tak, bukan benda sama. Samalah kiyah dengan nama orang. Maka perkara ni tidak boleh dibuat isti'arah. Faham tu? Tidak boleh dibuat isti'arah. Baik. Selesai sini. Sini boleh buat isti'arah. Sebab apa? Sebab dia amrun kulli. Selesai dia kulli. Baik, dia adalah jamid. Kita nampak dia jamid. Kerana apa? Kerana dia bukan asal daripada perkataan yang lain. Kita belajar isim mustaq adalah isim yang terbit isim tersebut daripada usul yang satu. Tidak kata gitu? Misalnya apa? Daribun. Maka daribun ni tadi adalah isim sebab dia keluar daripada darbun. Ada tu? Kayak gini. Asal dia adalah darbun. Patut jadi ni asal dia. Maka hak ni orang panggil mustaq. Patut darbun tu sendiri ada asal tak bagi dia? Dia aslun wahid tak? Dia aslun wahid. Maka dia ni tadi adalah jamid. Darbun tu jamid. Mustaq tu tadi adalah daribun tu Maka hak ni boleh tak jadi asliyah? Tak boleh. Hak ni boleh tak jadi asliyah? Boleh. Sebab dia kulli. Lagi pula dia tu tadi jamid. Lagi pula dia ni tadi adalah isim. Khalas. Ni orang panggil isim makna. Ini kita panggil isim ain ataupun za. Jelas tak tu? Jadi asad sini cukup tak 3? Cukup. Dia isim, tabaan dia isim boleh masuk alif lam tu, alamat isim. Yang kedua dia jamid kerana dia bukan asal seperti mana ni. Daribun ni asal daripada darbun. Kita tak kata asadun ni asal daripada sesuatu. Kita tak kata. Boleh? Yang ketiga dia adalah kulli kerana dia diletakkan untuk makna ni dan makna ni memikul bubu, hamzah, ba, ta dan sa ila akhirih. Daripada singa-singa yang ada. Jelas tak tu? Mesti cukup 3 syarat. Jelas? Qala al-musannifu fi nahwi ra'aitu asadan yarmi. Ra'aitu asadan telah melihatlah olehku akan seekor singa yarmi melontarkan. Ikutlah melontarkan apa? Seumpama melontar jamrah ke? Boleh. Melontar anak panah ke masalah? Wa hakala. Boleh?
Wal qatli, dan qatli. Iza stu'ira, apabila dipinjamkan lafaz al-qatli, maknanya al-qatli itu apa? Musyabbah ke musyabbah bih? Musyabbah ke musyabbah bih? Musyabbah bih. Pada tu musyabbah bih. Kerana yang boleh jadi musta'ar itu hanya musyabbah bih. Ingat tu. Yang boleh jadi musta'ar hanyalah musyabbah bih. Apabila lafaz qatli, boleh tu, lafaz qatli dipinjamkan untuk menunjuk lil darbi ay lid dilalati ala darbi syadidi, untuk menunjuk kepada makna pukulan yang kuat. Boleh? Apabila menunjuk untuk makna pukulan yang kuat. Maka sini siapa dia musyabbah? Ad-darbus syadid. Siapa musyabbah bih? Al-qatlu. Kalau tu, maka lafaz al-qatlu ni lah yang kita guna bukan dengan makna asal. Maka istiarah apa ni? Syahadatu qatla Zaidin. Tasrihiyah ke makniyah? Tasrihiyah sebab qatla tu ada dalam ayat, yang musta'ar ada dalam ayat. Faham? Baik, maka qatla tu tadi dia isim dah? Isim. Dia jamid dah? Jamid. Dia kulli dah? Kulli. Faham tu? Dia kulli. Faham tu? Dia kulli. Sebab tu ingat malak dah. Dalam isti'arah bila kita nak bahas, kita bahas dalam bahasa Arab dulu. Faham tu? Sebab misalnya gini, apa Ustaz Dan kita kena bahas dalam bahasa Arab. Kalau kita sebut contohnya gini, membunuh. Membunuh ni kulli ke juz'i? Dia kifayah. Sebab dalam bahasa Melayu, lafaz membunuh daripada fa'il pun kita terjemah lafaz darab, lafaz membunuh dalam bentuk fa'il pun kita terjemah membunuh, dalam bentuk masdar pun kita terjemah membunuh. Sedangkan dalam bahasa Arab, masdar boleh buat isti'arah asliyah, fa'il tidak boleh buat isti'arah asliyah. Jadi al-ibrahnya bukan pada terjemah, ibrahnya pada asal perkataan bahasa Arab tu sendiri. Jadi kita salah kalau kita tanya soalan, membunuh boleh jadi membunuh nak tanya asliyah ke tabi'iyah? Salah. Faham tu? Dia akan jadi payah. Kita kena tanya pula, membunuh yang terjemah daripada masdar ke terjemah daripada fa'il? Faham tu? Jelas? Jadi tugas pertama kita bila belajar isti'arah ialah kita bezakan dulu sama ada pertama dia isim ataupun fa'il ataupun huruf. Kalau dia isim, terus dia tu masuk dalam kalangan asliyah. Kalau dia fa'il dan huruf, maka terus dia masuk dalam tab'i. Lepas tu yang kedua kita cek, isim tu tadi, isim jamik ke mushtaq? Kalau dia isim jamik, maka dia tu adalah asli. Kalau mushtaq, maka dia akan keluar. Walaupun dia isim, dia keluar duduk sekali dalam tab'iyah. Faham tu? Yang ketiga kita tanya pula, adakah dia kulli? Faham tu? Maka kalau dia kulli, dia jadi isti'arah asliyah. Kalau dia juz'i, maka tak boleh buat isti'arah. Bukan jadi tab'iyah. Ada setengah orang dia syarah sedak, dia kata tab'iyah. Tak boleh buat isti'arah. Juz'i tidak boleh jadi isti'arah. Faham tu? Jadi boleh tak anak-anak kata gini? Misalnya gini. Telah datang Amin. Dalam keadaan anak qasak ke Amin tu Irfan. Atas jalan isti'arah. Boleh tak nak buat gitu? Ja'a Amin. Tengok mana dah? Ja'a Amin. Amin ni lah Amin ni. Jangan Amin. Amin gitu. Okey dah. Ada ya. Amin. Tapi dalam keadaan nak dengan makna Irfan. Boleh tak? Apa tak boleh? Sebab dia juz'i. Ada tu sebab dia juz'i. Musta'ar minhu, musta'ar ni musyabbah. Kalau kita nak musyabbah lah. Ataupun sini kita musyabbah bih, sini musyabbah. Maka musyabbah bih ni adalah juz'i. Maka boleh tak kita buat jadi isti'arah? Tak boleh. Ada tu? Tak boleh buat isti'arah. Boleh tak nak buat tashbih? Tak boleh buat tashbih juga. Ada dah? Tak boleh buat tashbih. Lepas tu kalau orang kata, Ipe serupa dengan Ami. Kan kita nak kata. Ada tak orang kecek kita?
Tasbih tak tu? Tu kita belajar dari bab tasbih nanti. Boleh? Aku bening Ustaz mai. Kita masuk lagi tabi'iyah ni. Dah? Jelas tak tu? Faham dah? Benda juz'i tak boleh buat isti'arah. Habis kat tu dulu. Qala al-musannifu syahadatu qatla Zaidin. Al-awwalu ismu ainin ataupun nama lain dia adalah isim ke apa? Selain pada isim ain. Isim zat. Wasani ismu makna. Adalah isim dan anda cerita dah isim makna ni kalau dalam nahwu kita panggil dengan masdar. Maka masdar ni tak ada zaman. Bila tak ada zaman, ada tak perkara yang menyebabkan sesuatu itu menjadi ghairu mustaqir? Tak ada. Kerana zaman ni lah yang menyebabkan sesuatu itu jadi ghairu mustaqir. Boleh? Boleh. Sama juga dalam masalah isim mushtaq. Ana cerita dah bawah ni. Isim mushtaq ni mafhum dia ada berapa? Mafhum dia ada berapa? Dua. Hak besar sekali mafhum dia dua. Ke apa? Zat dengan mak. Ada ke tak zaman? Tak ada. Lepas tu apa dia mushtaq tu jadi tabi'iyah? Sebab nisbah di antara zat kepada zaman melazimi nisbah zat kepada makna melazimi zat, maka zaman yang dipehel daripada nisbah itulah menyebabkan isim mushtaq menjadi tak boleh buat asliyah jadi tabi'iyah. Ingat tak? Qala al-musannifu falisti'aratu asliyatun. Dia ni jawab ni. Jawab kepada siapa ni? Jawab kepada jawab kepada in kanal musta'aru isma jinsin. Bukan isma jinsin. Isman ghairu mushtaqin. Isma jinsin ya? Walamma kana ismal jinsu mana? Ada lagi. Aywa. In kana al-musta'aru isma jinsin ghairu mushtaqin. Boleh? Falisti'aratu asliyatun. Tengok. Tusamma bizalika ay tusamma al-isti'aratu bismil asliyati. Bizalika ay bi ismi al-asliyati. Bizalika ay bi ismi al-asliyati dengan nama asliyah. Kerana apa Kerana apa tu kita panggil asliyah? Li'annaha ay li'anna hadhil isti'arata, kerana ini isti'arah, laisat tidaklah ia tabi'atan, tidaklah dia tu tadi mengikut akan sesuatu. Yakni pada masalah ni siapa mengikut siapa? Kerana isti'arah tabi'iyah surah dia, yakni dia adalah satu isti'arah yang terbit daripada isti'arah yang dihasilkan daripada lafaz musta'ar. Ingat tak? Ana surah dah bawah ni. Tak apa, kita surah pula. Ambil gambar. Ini apa? Baik, tengok balik. Bahawasanya isti'arah asliyah adalah isti'arah yang hasil teruh daripada musta'ar. Ada tu? Daripada musta'ar terus jadi isti'arah asliyah. Tapi isti'arah tabi'iyah, ada tu? Dia adalah isti'arah tabi'iyah yang hasil daripada satu isti'arah. Boleh? Yang hasil daripada satu isti'arah. Isti'arah ni isti'arah ke apa? Mestilah isti'arah asliyah. Kalau dia isti'arah tabi'iyah pula, dia kena ada isti'arah asal lagi pula. Tidak kayak gitu. Sebab isti'arah tabi'iyah adalah isti'arah yang tabi'atun lil isti'aratil ukhra. Kata tu, yang mengikut isti'arah yang lain. Maka ketika ini kita kata isti'arah tabi'iyah melazimi isti'arah asliyah. Wala aksa. Tapi isti'arah asliyah tidak melazimi isti'arah tabi'i. Lazim kalau ada isti'arah asliyah, kena ada isti'arah tabi'iyah. Tak, tapi isti'arah asliyah tabi'iyah kalau dia ada, maka mesti ada asliyah. Jelas tu? Jadi daripada tabi'iyah turun dulu, asalnya tabi'iyah ni mesti dulu isti'arah asli, barulah musta'ar.
Jelas tak tu? Faham tak? Jadi kaedah kita dapat sini ke apa kaedah? Kaedah tadi kan kaedah. Al-isti'aratu at-tab'iyyatu tulazimu al-asli yata wala aksa. Al-isti'aratu tab'iyah, isti'arah tab'iyah melazimi asli, kerana isti'arah tab'iyah ana sebut tadi dan ana sebut pula, kita sebut banyak kali dah ni, bahawasanya dia adalah satu isti'arah yang terbit daripada satu isti'arah yang lain. Yang isti'arah yang lain itu mestilah asli. Kalau dia tab'iyah, maka dia kena ajak hak lain pula. Kalau tab'iyah pula, wa yatasalsal. Ya tu? Maka tasalsul pada pihak asal itu mustahil. Faham tu? Wala aksa, dan tidak akasnya. Yang ni apa? Yang ni isti'arah asliyah tidak melazimi apa? Tab'i makna ni, makna wala aksa ni. Boleh? Ialah al-asliyah la tulazimu at-tab'iyah. Faham tu? Nampak tak? Ni kena ingat malah ni. Tu musannif tengah terai pasal laisat tabi'atan li syai'in. Jadi sini Ustaz Ding, gapo tabi'atan li syai'in? Kita duk kecek pasal gapo? Kita duk kecek pasal isti'arah mengikut isti'arah. Boleh? Jadi tulis situ. Tulis topik pada tabi'atan li syai'in. Boleh? Yakni dia bukanlah isti'arah yang terbit dan mengikut isti'arah yang lain. Kerana al-asliyatu la tulazimu at-tab'iyyata. Al-asliyatu la tulazimu at-tab'iyyah. Kerana isti'arah asliyah tidak melazimi tab'iyyah. Boleh? Faham tak tu? Adapun tab'iyyah dia melazimi asliyah. Faham tak tu? Jelas ni? Ada soalan untuk ni? Fadhal. Tak ada soalan? Amin, tafadhal. Tak ada lagi. Baik. Bal qa'imatan bi nafsiha, atau pada tabi'atan. Bahkan adalah ia, terjemah ada dah, jangan nak terjemah berdiri. Terjemah ada ia, sabit ia, berlaku ia, bi nafsiha, dengan dirinya, yakni dengan dirinya sendiri. Boleh? Ada dengan dirinya sendiri. Faham tu? Ada dengan cara dia dah. Jelas? Tak berhajat kepada isti'arah yang lain. Faham tak maksud tabi'ah tu? Maksud tabi'ah kena faham dah. Kena faham. Sebab tu ana minggu hari Senin hari tu ana hurai masalah tabi'ah ni, kena faham dulu. Faham tu? Dan ana jadi das hari Senin hari tu sebagai mukaddimah untuk masuk tabi'ah, supaya tak berat hari ni. Faham tu? Dan cuti kemarin tu seolah-olah ada hikmah pula untuk murajaah. Ada tak ni? Ada. Kedok. Ada hikmah murajaah tak? Alhamdulillah. Boleh Jadi soalan-soalan yang ada tanya dan sebagainya tu ana akan jawab sambil-sambil. Hak mana ana boleh jawablah. Lepas tu hak jawapan secara personal tu ana akan jawab pula. Boleh? Jadi soalan ini pun memang ada orang tanya. Boleh? Jadi tolong tambahlah. Hak ni pun ada orang tanya juga. Banding. Habis tak kat tu? Kalau ada tak wadih ke apa lain? Oh ya. Ada tak? Sawab mi'ah. Baik. Qala al-musannifu wa illa,
Ay wa in lam yakun al-musta'aru isma jinsin. Dan jika tidak adalah musta'ar itu, apa musta'ar? Lafaz musyabbah. Musyabbah bih itu isim jenis. Yani kalaulah dia bukan isim jenis, tu, isim jenis mana ni dia maksudkan? Isma jinsin mana yang dia maksudkan? Adakah isim jenis tu tadi terus akan mengeluarkan mushtaq? Kita belajar dalam nuskah ada ghairu mushtaq? Ada? Sini. Tak ada. Tengok musannif kata dah, tengok ayat musannif. Kita belajar dah dan kita dah kritik dah masalah ni. Bukan kita lah kritiknya, ulama lah kritik, kita nakal ibarat sahaja. Bahwasanya ta'rif yang paling kuat untuk isti'arah asliyah ialah ma kana al-musta'aru apa? Isman jamidan kulliyan. Lepas tu kita dah terai dah wajah lagu mana kita nak tanggung ibarat apa? Ibarat Al-Imam Dardir. Yang Al-Imam Dardir juga mengkosak, dia buat ibarat dan memasukkan ayat tafsiriyah dalam ta'rif dia. Nak apa? Nak faham ke kita ibarat Al-Qazwini. Tidak kayak gitu. Musannif sebut dalam kitab. Jelas? Baik. Mana tadi? Patu mana tadi? Kan sebut pasal apa? Pasal? Baik. Maka kita dah nyata dah dalam perbahasan sebelum ni, isim jenis ini terbahagi kepada dua, isim jenis yang mushtaq dan isim jenis yang ghairu mushtaq. Tapi tengok sini musannif buat gana. Musannif kata, wa in kana wa illam yakun al musta'aru isma jinsin. Baik, kita ambil di isim dulu. Yakni kalau dia bukan isim, dia apa? Dia fa'il ataupun huruf. Baik, lepas tu dia kata isma jinsin. Yakni kalau dia bukan isim jenis, dia apa? Lazim tak kalau dia bukan isim jenis, isim mushtaq? Lazim ke tak? Yakni sekarang ni isim mushtaq duduk mana? Duduk di dalam ta'rif ke duduk di luar ta'rif? Tengok molek. Setengah daripada isim jenis ialah apa? Isim jamid dan isim mushtaq. Sekarang dia kata lam yakun isma jinsin. Lam yakun isma jinsin. Ada tak dia kata mushtaq atau ghairu mushtaq? Dia tak kata. Jadi sekarang ni mushtaq duduk di dalam ta'rif ataupun tidak? Adakah dia masuk dalam lam yakun al-isma jinsin? Tak payah tu. Tengok Malik. Ambil gambar ni. Ambil dulu. Okey, best lah. Jawab best dulu. Ambil gambar, jawab best, betul kita gambar. Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi syarafa wa darajatan aliyah. Innaka la tahdi. Tengok malah dah. Sekarang ni musannif kata in lam yakun al-musta'aru isma jinsin. Tengok molek ibarat, perhati molek. Bila kita sebut isma, maka terkeluar apa? Maka terkeluarlah fa'il dan huruf. Yakni maksud in lam yakun al-musta'ar isma, yakni dia tu tadi adalah fa'il dan huruf. Faham tak? Sebab dia kata in lam yakun al-musta'aru isma, maka murad dia ialah apa? Yakni jika adalah musta'ar itu fa'il ataupun huruf. Faham tak? Sebab dia kata bukan isim. Yakni apa? Bukan isim. Fa'il atau huruf. Faham tak? Ni murad dia. Sekarang musannif sebut isma jinsin.
Faham tu? Bila kita sebut isim jenis, siapa tubik? Siapa tubik? Tak ada jawab. Siapa hak tubik? Siapa hak tubik? Siapa tubik Teka, siapa tubik? Jangan lupa lah isim jenis Hana sebut dah. Makna jenis yang dia jadi murad di sini apa? Gapo murad jenis dalam masalah ilmu balaghah ni? Takrif ni. Tak ingat dah lah weh. Gapo? Tak boleh kata ghairu mushtaq. Sebab apa? Sebab isim jenis ni ada dua. Ada mushtaq, ada ghairu mushtaq. Tidak kayak gitu? Tidak kayak gitu belajar? Betul tak? Tak ingat dah lama ni. Kalau nuskhah Hana ni, tengok musannif tafsir. Fassarahu biqaidihi faqala ay isman ghaira mushtaqin. Ka'annahu qala al-muradu bukan. Hak tu masalah tu dah. Mana? Fa in kana al-lafzu al-musta'aru isma jinsin ay isman ghaira mushtaqin. Baiklah tu. Lepas tu musannif kata apa? Musannif kata sebelum tu walamma kana ismul jinsi yashmalul mushtaqqa. Nampak tak? Ibarat tu. Yang ni gapo? Isim jenis ni gapo? Sama ada mushtaq, sama ada ghairu Kita dah terdedah gapo murad ghairu mushtaq. Isim gapo kita panggil kepada ghairu mushtaq? Jamid. Jadi kayak gitu. Baik, selesai situ. Sekarang ni ana tanya, siapa hak keluar daripada perkataan jinsi? Siapa tu? Dia tak boleh tubik sebab isim jenis ni adalah mushtaq dan ghairu mushtaq. Kalau untuk dia keluar ke ghairu, dia nak keluar ke jamid, dia kena sebut isma jinsin mushtaqin. Dan itu salah sebab dia nak sebut sekarang pasal tabi'iyah, bukan dia nak sebut pasal asliyah. Untuk dia keluar ke jamid, dia kena sebut mushtaq pula. Sekarang ni disebut tak? Tak disebut setakat jins ya. Siapa hak tubik daripada jins? Siapa hak tubik? Dia boleh jawab? Ada. Kaifa? Siapa hak tubik? Hak tubik siapa? Sudahlah. Hak tubik dia adalah al-juz'i. Anda sebut isim jenis ni murad dia ke apa? Kulli. Tidak sebut dah. Kita sebut dah bahawasanya ke apa? Bahawasanya murad dalam isti'arah asliyah, musta'ar tu mesti cukup tiga perkara. Dan ingat balik masalah bahawasanya sebab gapo? Sebab gapo ulama boleh mengubah ta'rif in lam yakun al musta'aru isma jinsin, mengubah ta'rif asliyah dalam ibarat Qazwini, dalam ibarat Sakaki dan ibarat mutaqaddimin disebut isti'arah adalah makanal musta'aru isma jinsin. Betul? Maka mari setengah ulama dia tambah lagi sikit. Dia tambah mana? Dia tambah belakang ni. Makanal musta'aru isma jinsin ghairu mushtaqin. Seperti mana Medardi buat. Betul tak? Mari ulama setelah pada tu ditukar lagi. Dia kata apa? Makanal musta'aru, dia katakan apa? Ibarat ketiga hak nak sebut, ibarat paling aula. Isman jamidan kulliyan. Adapun pada isman kita cerita dah isim dengan isim. Pada jamid ana bahadah. Apa sebut jamid? Sebab kalau sebut jamid, dia ni sudah cukup untuk mengeluarkan mushtaq. Dan tak perlu pun kita sebut ghairu mushtaq. Sebab kalau kita sebut ghairu mushtaq, orang tanya pula, gapo ghairu mushtaq? Kita kena jawab sekali lagi jamid. Jadi cukup hanya kita sebut jamid. Apa sebut kulli? Siapa ingat apa sebut kulli? Kerana ta'rif isim jenis di sisi manatiqah, di sisi usulul fiqh, di sisi usuliyin, di sisi nuhah, di sisi balaghah, di sisi wad'iyin tak sama. Faham tu? Jadi bila kita sebut isim jenis, sin ni dalam murad ta'rif ni siapa hak tubik? Juz'i taban. Tu? Sebab murad isim jenis ini adalah kulli.
Yakni kalulah musta'ar tu juz'i, maka dia jadi apa? Kalau musta'ar tu tak ada juz'i, dia jadi apa? Jadi isti'arah ke apa? Dia tak jadi isti'arah. Kalau musta'ar tu tak ada fa'il, dia jadi isti'arah ke apa? Tabi'iyah. Kalau musta'ar tu tadi adalah huruf, dia jadi apa? Tabi'iyah. Sah? Tabi'iyah, tabi'iyah ada berapa perkara boleh jadi isti'arah tabi'iyah? Berapa tiga? Fa'il satu, huruf dua. Mana satu lagi? Mustaq. Ada tak dalam ni? Ada tak dalam ni? Tak ada. Berapa tak ada? Berapa tak ada? Berapa tak ada? Jawab dengan yakin. Berapa tak ada? Sebab dia masih duduk dalam ni lagi. Dia masih tidak dikeluarkan. Jadi dia tak masuk dalam murad. Dia tak ada sini ni. Di mana dia? Lainlah kalau musannif kata isma jinsin ghairu mustaqin, maka dengan lafaz ghairu mustaqin ni akan terkeluar siapa? Akan terkeluar mustaq. Maka mustaq ni tadi, jika musta'ar itu adalah mustaq, maka dia jadi tabi'iyah. Dia akan jadi yang ketiga. Sekarang ni musannif sebut tak ghairu mustaq? Musannif tak sebut. Tapi dalam keadaan musannif tak sebut, tapi musannif kata gini. Musannif kata, tengok balik ibarat. Boleh? Jangan kita baca ibarat senang, tuhfah ikhwan. Ada tu? Tenang hati, tupuh siapa? Sebut tupuh. Tupuh. Tak takut lipuh, tupuh. Tengok musannif kata. Musannif kata kan? Musannif kata, wa illam yakun al-musta'aru isma jinsin bi an kana fi'lan aw harfan aw isman mushtaqan. Daripada mana faham isman mushtaqan ni? Nak tanya. Daripada mana faham isman mushtaqan? Siapa dia buat ni? Musannif buat. Ada tak? Musannif bu. Kan namanya? Siapa boleh jawab? Jawab dengan jawapan paling mudah pun tak apa. Rekod-rekod pun tak apa lagi. Asalkan soalan sebelum soalan anak ni, faham ke tak gapo anak ni? Kau anak syok sendiri yang ni. Faham tak gapo anak cuba bagi tahu ni? Ni, kau tak faham? Ustaz Pik faham? Faham? Noah? Ustaz Deh? Faham dah? Yusri faham? Api? Baik. Kami? Tak kira tak. Sahibul matlaq. Ada mai. Jawab. Kalau ai masuk dalam takrif, dia akan tukar takrif bil haddi jadi takrif bil lafzi. Sedangkan murad dia dalam ni adalah takrif bil lafzi. Takrif bil haddi. Betul tak tu? Sikit lagi betul dah tu. Tak apalah gurau tu. Tapi tak gurau semua dah. Sebab dia tafsir dah. Boleh jawab itu sah. Sebab dia cerita dah isim jenis yang nak jadi asliyah ni tadi adalah isim jenis. Cuma pada sudut aulawiyah taksawiyah peningnya. Macam tu. Dan musannif pun sendiri tafsir bahawasanya apa? Maksud lam yakun musta'ar isma jinsin yakni termasuk juga isim Jadi kita tambah lalu isma jinsin sini ai ghairi mushtaq. Pada kita tambah lalu dalam ibarat ni tulis pada isim jenis tu tadi, kita tambah terus berapa? Ghairi mushtaqin. Yakni seolah-olah bila kita takdir ghairi mushtaq ni, seolah-olah musannif sebut dah dalam takrif dia tu, dalam in lam yakun al musta'aru isma jinsin ghairu mushtaq, disebut dah lafaz ni. Bila disebut lafaz ni, maka terkeluarlah sini baru kita boleh dapatkan murad. Bahawasanya yakni gapo dia tu bukan mushtaq, yakni dia tu mushtaq. Tahu tu? Apa maksud dia bukan mushtaq? Yakni gapo dulu bukan mushtaq ni? Yakni apa maksud isim tu tadi bukan jamid? Mushtaq. Jadi mushtaq, apabila musta'ar itu mushtaq, maka isti'arah tadi adalah tabi'iyah. Seperti mana jika musta'ar itu fa'il atau musta'ar itu adalah harfun, maka dia adalah isti'arah tadi tabi'iyah. Nampak dah tu? Jadi tambah sikit lah. Ghairu mushtaq.
Boleh faham? Hadza aula. Faham tak? Ustaz Afiq? InsyaAllah mudah ya. Cuma kita perasan ke tidak tu je. Jelas? Qala al-musannifu. Sekali lagi. Okey, tinggal dulu. Hak mana payah, bahasa sumat tu tinggal dulu. Boleh? Ana buat khulasah dia. Khulasah dia kama karrarna. Boleh? Marratin ba'da marrat. Ana sebut banyak kali dan tak ada masalah tak nak sebut banyak kali. Bahawasanya isti'arah tab'iyah ialah apabila musta'ar itu ialah fi'il ataupun huruf ataupun isim musta'ar. Jelas? Isti'arah musta'ar itu ialah fi'il ataupun huruf ataupun isim musta'ar. Adapun juz'i yang keluar daripada perkataan kulli itu tidak boleh jadi isti'arah. Ha ni. Ana cerita dah. Boleh? Khulasah ba'dal khulasah, ta'rif kepada isti'arah asliyah dan isti'arah tabi'iyah. Khulasah dia gini. Kalau dia tanya kita ustaz, apakah ta'rif? Boleh kepada isti'arah asliyah dan apakah ta'rif kepada isti'arah tabi'iyah? Yang kalau saya ngapa hak ni, saya tak duduk dalam mana-mana khilaf dan mana-mana i'tiraf. Saya selamat daripada segala-galanya. Ada tak? Ada. Dah ada tu? Baik. Boleh nak bahas ni? Senang ya takrif dia. Anda sebut dah tadi. Dan ulang sekali lagi. Boleh? Tengok mana? Asal faham? Asliyah. Bila kita panggil asliyah, isti'arah asliyah adalah ma kanal musta'aru fiha gapa? Isman jamidan kulliyan. Tab'iyah pula, gapa ta'rif tab'iyah? Ma kanal musta'aru fiha fi'lan au harfan au isman mushtaqan. Faham dah? Nah, ni takrif dia. InsyaAllah kalau ngapa takrif ni settle lah. Inilah khulasah kita nak sekali. Boleh? Jadi anak kesal tadi, ada benda, ada perkara yang kita tak ingat. Mana tak ingat tadi? Ni, masalah ni. Lebih-lebih lagi ni, tafsir jins dengan kulli ni, sini. Jadi anak tambah dia banyak kali, tolong murajaah balik. Boleh? Pastikan boleh hurai. Takdir kata kalau anak jumpa tepi jalan, anak tanya, cuba hurai pasal kulli, isim jenis dengan mana kulli, apa musannif tu, apa ulama mutaakhirin tukar takrif dia, takrif kepada asliyah dengan takrif ni isman jamidan kulliyan sebab apa? Awak boleh jawab. Boleh? Nampak dah? Tabaan kalau macam nak tahu betul ke tak faham, boleh tanya. Ustaz betul tak saya faham ni? Bila anda minta hurai, cuba hurai. Anda tak reti, Ustaz anda tak faham. Hurai dulu. Kita nak tengok macam mana setara mana faham dan sebagainya. Boleh? Gitu dah. Qala al-musannifu. Tulis dulu, tulis. Ambil nafas dulu. Tulis.
Baik. Qala al-musannifu wa in lam yakunil musta'aru isma jinsin bi an kana fi'lan aw harfan aw isman mushtaqqan kasmayil fa'ili wal maf'uli was sifatil musyabbahati. Boleh? Seperti isim fa'il ataupun isim maf'ul dan sifat musyabbahah, fatab'iyatun ay fatusamma bizalika, maka dinamakan ia al-isti'aratu itu bizalika ay bismit tab'iyah. Sekarang ni anak nak start dah masuk kepada tab'iyah. Jadi faham balik masalah ni, insya-Allah kita bahas seperti mana kita bahas dah pada hari Ahad. Pada hari Isnin. Qala al-musannifu li jarayaniha. Boleh? Kerana berlakunya ia isti'arah tabi'iyah tu tadi. Kerana berlakunya isti'arah tabi'iyah itu fil fi'li, pada fi'il. Kerana berlakunya isti'arah tabi'iyah pada fi'il itu, ataupun berlaku isti'arah tabi'iyah pada isim mushtaq itu, ya tahu? Au fil ismil mushtaq. Cara terjemah kita dah. Cara terjemah dia yakni kerana berlakunya isti'arah tab'iyah itu jangan letak lalu. Itu kena letak belakang. Kalau itu letak dulu masalah. Kita gini terjemah. Kerana berlakunya isti'arah tab'iyah pada fi'il itu ataupun pada isim mushtaq itu ialah setelah ba'da jarayaniha, setelah berlakunya isti'arahnya. Isti'arah mana? Isti'arah mana? Isti'arah mana? Dhamir ha tu balik pada mana? Balik pada mana? Dhamir ha. Balik pada isti'arah pada fi'il dan pada isim tu lah. Mana tu? Dhamir ha tu balik pada isti'arah. Mana tu? Setelah daripada berlakunya isti'arah fi masdarihi, pada masdarnya, yakni fi masdari kullin minal fi'li awil mushtaqi. Faham tu? Pada masdar bagi tiap-tiap daripada fi'il ataupun mushtaq. Jelas tak tu? Fahiya tabi'atun, maka dia tu tadi, siapa dia? Al-isti'aratu al-waqi'atu fil fi'li wal ismi. Jangan terjemah tabi'iyah sini. Bab apa tak boleh buat tabi'iyah? Ustaz Mahmin cuba jawab. Cuba Ustaz Mahmin. Soalan lagi ni. Dhamir pada hiya Ustaz Amin. Kalau kita kata tabi'iyah boleh, tapi dia tu tidak manik. Faham tak? Gini. Ana cerita lagi. Tabi'iyah ni senang lah. Boleh apa ni? Boleh? Musannif kata kena. Musannif kata, dan musannif sekarang ni tengah kecek pasal illah tasmiyah tabi'iyah. Yakni kenapa dinamakan tabi'iyah? Lalu musannif kata kerana li jarayaniha fi apa? Fil fi'li wal ismil mushtaqi ba'da jarayaniha fi masdari. Musannif kata apa? Masdari kullin fi masdari kullin minhuma lah, nak tanda dah. Masdari kullin minhuma. Minhuma tu minal fi'li wasmil mushtaqi lah. Boleh situ? Baik, tengok balik lafaz ni. Sekarang ni musannif tengah terai pasal siapa? Illah tasmiyah kepada siapa? Tabi'iyah.
Jadi sekarang ni musannif tengah berbicara bahas masalah kenapa tabi'iyah dinamakan tabi'iyah. Sekarang ni kita dah nampak dah bahawasanya isti'arah tabi'iyah itu ada berapa? Ada berapa jenis isti'arah tabi'iyah? Musta'ar dia ada berapa keadaan? 3. Sama ada musta'ar dia adalah fi'il ataupun huruf nak tak ngalah, ataupun isim mustaq ataupun huruf. Jadi kayak gitu. Ustaz Fida. Baik. Maka sekarang ni bila musannif kata illah tasmiyah tabi'iyah tu tadi adalah jarayaniha fil fi'li wasmil mushtaqi ba'da jarayaniha fil masdari kullim minal fi'li wal awil mushtaqi fahiya tabi'atun lil isti'arati fil masdari. Adakah huruf masuk dalam masalah ni? Okey, huruf tu isti'arah tabi'iyah ke tak? Huruf kalau musta'ar itu adalah harfun, adakah dia isti'arah tabi'iyah? Dia isti'arah tabi'iyah. Tapi sekarang ni masa musannif sebut illah, ada tak lafaz huruf dalam ni? Tak ada. Sekarang ni tak ada lagi. Sekarang ni tak ada lagi. Sini, ketika ayat ni disebut tak ada lafaz huruf. Faham tu? Baik. Maka sekarang ni li jarayaniha, kita kata dhamir ni balik pada siapa? Isti'arah. Isti'arah berlaku pada mana? Pada fi'il dan pada isim mustaq. Ba'da jarayaniha balik pada mana? Isti'arah yang berlaku pada mana? Pada masdar bagi tiap-tiap kedua. Faham tu? Pada masdar bagi mana? Bagi fi'il dan juga isim mustaq. Yang ni musannif nak sebut ke apa? Isti'arah tabi'iyah yang kita katakan yang berlaku pada apa? Pada fi'il dan juga isim mustaq. Dia berlaku dulu isti'arah dari kulli minhuma dulu. Faham tu? Kena ada isti'arah ini dulu baru jadi isti'arah ni. Faham tak ni? Di sinilah tabi'iyahnya. Inilah tabi'an. Ingat dah tadi anak lukis isti'arah tasrih tabi'iyah lagu mana? Tabi'iyah ni adalah isti'arah yang lahir daripada isti'arah, lepas tu mari daripada musta'ar. Musta'ar dia ni siapa musta'ar dia? Siapa musta'ar dia dalam masalah ni? Jangan pening. Senang lah ni. Siapakah musta'ar dalam masalah ni? Siapakah musta'ar dalam masalah ni? Fi'il dan huruf lah. Fi'il dan isim mustaq lah. Fi'il dan isim mustaq. Faham tak tu? Jadi daripada fi'il dan isim mustaq, kita pergi kepada masdar dia. Faham tak? Masdar dia hok kita buat isti'arah dulu, baru kita balik kepada isti'arah apa? Fi'il dan isim mustaq. Faham tak tu? Jelas tak? Maknanya kalau anak nak tashbih ke, misalnya anak nak tashbih ke apa? Qatala Zaidun Amran. Qatala sini anak nak pakai daraba darban syadidan. Anak nak pakai dengan makna daraba darban. Anak tak saya pakai dengan makna bunuh. Anak nak pakai dengan makna daraba darban syadidan. Boleh tak anak kata anak telah mengisti'arah ke qatala dengan makna daraba darban syadidan? Boleh tak? Tak boleh. Apa tak boleh? Sebab dia dia tak boleh berlaku isti'arah. Sebab apa tak boleh berlaku isti'arah? Sebab dia ghairu mustakir. Faham tu? Bila dia ghairu mustakir, faham tu? Maka tak boleh buat bila tak boleh buat tashbih, tak boleh buat isti'arah kerana al-isti'arah mabniyatun ala tashbih. Baik, sekarang ni macam mana kita nak buat isti'arah? Kita kena balik ke dulu kepada masdar. Gapo masdar kepada qatala? Qatlun ataupun al-qatlu. Gapo masdar kepada daraba? Ad-darbu ataupun darbun. Kita ambil tanwin. Jadi anak kena buat tashbih qatlun dengan darbun dulu. Anak kena buat isti'arah qatlun dengan darbun dulu, baru anak boleh buat hak ni. Faham tu? Lagu mana cara dia? Mula-mula anak tashbih. Siapa musyabbah bih? Siapa musyabbah bih? Qatala musyabbah
Maka siapa musyabah? Maka tasbih berlaku daripada darbun kepada qat. Lalu isti'arah berlaku daripada qatlun kepada darb. Ingat tak? Hak nak buat tu. Maka setelah selesai hak ni, barulah kita nampak qatlun ketika ini bermakna dengan darbun, darban syadidah. Betul? Barulah anak istiqaq ke qatlun kepada qatala. Tidak ke fi'il madhi ni asal dia masdar. Anak keluar ke qatlun yang dengan makna darbun syadid tadi kepada fi'il pula. Faham tak tu? Maka fi'il ini dengan makna darbun, daraba darban syadida, bukan kerana isti'arah ke qatala dengan daraba darban syadida, tapi anak isti'arah ke asal kepada qatala. Yakni apa? Qatlun dengan darbun. Inilah makna tabi'ahnya, ni tabi'iyahnya. Faham tak tu? Inilah makna mengikut tadi. Ni tabi'an. Dan ini hanya berlaku pada fi'il dan pada isim mustaq. Faham tak tu? Ini hanya berlaku pada fi'il dan isim Baik, sekarang ni tengok balik lagi. Bila musannif sebut, sekarang ni faham dah bawah ni? Faham dah? Dan kita kata lagi pada misal. Jangan risau. Sekarang ni musannif duk tengah bicara, duk tengah kecek berkaitan dengan illah tasmiyah tabi'iyah. Tabi'iyah ni ada 3, fi'il, isim dan huruf. Sah? Maka sekarang ni musannif hanya bahas masalah fi'il dan isim mustaq. Huruf ada tak? Huruf tak ada. Jadi dhamir yang kena ada, dhamir ni lepas pada kulli minhuma apa? Musannif kata fahiya tabi'atun. Boleh tak dhamir ni nak balik kepada tabi'iyah? Apa tak boleh? Sebab kalau anak balik kepada tabi'iyah, anak kata harfun pun juga asal dia masdar. Sedangkan harfun bukan asal dia masdar. Ya tak baik? Harfun bukan asal masdar. Faham tak tu? Harfun asal dia apa? Dia nak asal masdar kan? Sebab dia tu tadi adalah apa? Dia bukan isim aslan. Lagi pula dia tu tadi adalah benda juz'i. Nanti nak kata apa dia juz'i. Mana? Faham tak tu? Jadi dhamir hiya ni kena balik pada apa? Al-isti'aratu fil fi'li wasmil mushtaqi. Jangan balik kepada tabi'iyah. Kalau balik pada tabi'iyah, anak akan memasukkan harfun dalam masalah ni. Sedangkan dia bukan duduk dalam masalah ni. Faham tak marji' dhamir? Dan anak dengar orang sebut tabi'iyah ni. Sah? La aiba fihi, benda boleh betul. Mana baik? Sah? Kau salah ke mana? Betul. Baik, Pak. Kenapa tak Ustaz Mimi? Kau payah? Ustaz baca semakin hari semakin payah Ustaz. Faham tak Mimi? Mudah tak? Kau nak laju sangat? Kalau nak laju, tolong ayat. Laju tak? Sabit. Sungguh? Sungguh Sabit? Baik. Anak slow sikit Gerung anak tengok. Bangsa lain laju dah. Tunduk belakang. Takut-takut ada ihtimal sedikit laju. Kalau laju tolong maklum, anak tak ada masalah, kita boleh gok slow sikit. Boleh? Dan anak boleh bagi dhabit dan sebagainya. Dan tak ada masalah untuk lambat sikit. Qala al-musannifu fahiya ay falisti'aratu apa? Fil fi'li wasmil mushtaqi tabi'atun lilisti'arati fil masdari. Baik, anak kita masuk contoh lalu. Senang. Qala al-musannifu misalul isti'arati fil fi'li. Bermula misal isti'arah pada fi'il lagu mana? Nataqatil halu. Nataqat al-halu. Baik, sekarang ni pada lafaz mana berlaku isti'arah? Al-hal ka lafaz nataqat? Hal ka nataqat? Apa nataqat? Kan dia nak bagi misal pada fi'il. Hal tu fi'il ke isim? Isim. Nataqat lah. Isti'arah fi'il. Faham tak? Jadi kalau orang tanya kita dan ada setengah mubtadi'in dia hanya faham isti'arah ni hanya berlaku pada isim, maka salah. Isti'arah juga berlaku pada fa'il dan isti'arah tu akan jadi tabi'iyah. Baik, kita ikut ibarat musannif. Lalu kita akan keluarkan di paper putih untuk lebih nampak lagi insya-Allah. Qala al-musannifu
nataqat al-halu, bertuturlah keadaan itu. Ada. Bertuturlah keadaan itu. Apa makna bertutur? Apa makna nataqat di sini? Aidal dalat. Aidal dalat. Okey. Boleh anak naik paper putih? Ready dah insya-Allah dah. Baik. Bismillah. Ana ambil gambar mai. Baik. Perhati dulu gapo ana tulis depan, jangan cara nulis lagi. Boleh? Kalau kita ni jenis pesing, boleh nulis boleh faham? Alah tak apa, diizinkan. Kalau tak boleh, tengok depan dulu gapo ana nak tulis eh. Tatbik daripada gapo hak kita telah belajar hari Isnin ni. Baik. Ibarat kita sekarang ni adalah apa? Nataqat al-ha. Sah? Maka isti'arah di sini adalah isti'arah apa? Isti'arah apa sini? Tab'iyah ke asliyah? Tab'iyah ke asliyah. Tab'iyah ke tasrih tab'iyah. Tasrihiyah ke makniyah? Nah. Tasrihiyah ke makniyah apa? Tasrihiyah. Kerana nataqat sini adalah musyabbah. Dalilnya musannif kata syubbihat ad-dilalatu bin nutqi fi idahil ma. Dan kita dah sangat-sangat maklum musta'ar ni adalah apa? Lafaz musyabbah bih. Lagu mana kita nak cek isti'arah? Balik kepada masalah ijra'at isti'arah. Baik. Sekarang ni kita nak buat ijra' yang pertama. Gapo ijra' yang pertama? Al-isti'aratu mabniyatun al-tashbih, yakni kita nak keluar ke uslub tashbih dia dulu. Sah? Baik. Dalam masa yang sama, kita dah tahu nataqat ni tadi adalah isti'arah tabi'iyah ke asliyah. Kita nak kata asliyah tabi'iyah pula. Dia ni tadi adalah isti'arah adalah isti'arah tabi'iyah kerana dia terbit daripada isti'arah yang lain. Sah? Bapa begitu. Yakni kenapa dia mesti terbit daripada hak lain? Kerana dia ni adalah mustaqirrah. Ana takbirkan juga dalam bahasa ada dengan as-sabitati. Okey? Maknanya untuk kita buat tashbih nombor satu, kita kena tanya dulu, fa'il ni tadi dia mustaqirrah, dia sabitah ataupun tidak? Tu soalan pertama kita kena tanya. Faham tak? Kalau dia mustaqirrah, maka sahlah untuk kita selesaikan ijra' pertama. Kalau dia ijra' ada berapa? Ijra' isti'arah 4. Sah? Ijra' isti'arah ada 4. Ijra' pertamanya adalah apa? Syubbihat kadza bi kadza. Sah? Baik. Maka sekarang ni soalan pertama kita kena tanya ni sini. Fa'il itu mustaqirrah ataupun tidak? Tak. Fa'il bukan mustaqir. Dan anda bagi ibarat ulama buat ni. Ingat tak? Lagu mana ibarat ulama tu? Baca. Ais ni. Dan ini seperti mana ulama bagi ais ni gitu. Cuba tengok. Baca dalam, baca mic. Dengar sekali lagi ibarat ni. Anda hurai sekali lagi dan tolong faham malah ni. Supaya kita nampak apa fa'il dia jadi tabi'iyah. Tafadhal. Mutaghayyirun. Tengok malah dah. Al-fi'lu, yakni gapo makna mutaghayyirun? Baca dulu. Al-fi'lu mutaghayyirun ghairu thabitin. Baik, situ dulu. Apa makna mutaghayyirun? Ghairu sabitin. Faham tu? Fa'il ni dia mutaghayyir. Kalau kita tanya kita, apa maksud berubah ustaz? Yang ni ghairu sabit. Boleh juga kita takbirkan dengan ghairu mustaqir. Faham tu? Kita nak tanya pula, apa dia ghairu sabit? Faham tu? Kenapa dia ghairu sabit? Yakni kenapa dia ghairu mustaqir? Sebab apa kita kena tahu kenapa? Sebab nak buat isti'arah mesti daripada tashbih. Tashbih tidak akan berlaku melainkan pada umur mustaqirrah.
dan kita telah menghukum ke fi'il ghairu mustaqirah, yakni natijahnya kita kata masuk. Kerana apa? Di dalam fi'il kita dah belajar dalam ta'rif fi'il. Fi'il ni tadi adalah apa? Ma yastakillu bil mafhumiyati wa dalla ala ahadil azminati as-salasati. Betul tak? Yang ini dia ada dua mafhum. Fi'il mafhum. Satu, makna yang ditunjukkan oleh apa makna ni? Oleh maddah. Yang kedua adalah zaman yang ditunjukkan oleh wazan. Maklum. Maka zaman inilah yang menyebabkan dia tu tadi jadi ghairu sabitin, yakni dia tu mutaghayyir. Faham tu? Anak dah cerita dah juga apa ni? Lagu mana maksud zaman tu menyebabkan fi'il tu tadi jadi ghairu sabitin. Yakni kalau kita buat kita bila nak sebut nataqat al-hal, adakah semua sini ni zaman takallum? Apa zaman takallum? Sebab dia hal ke zaman takallum. Madhi ke apa? Qabla zaman takallum. Masalah. Bukannya seluruh madhi tu dia hanya buat perbuatan akala. Yakni dia tu tadi adalah mutaghayyir. Anda bagi contoh, misal lain pula. Dalam fatwa dia sebut. Boleh? Baik, sekarang ni fis sabah fil masa. Jelas? Kalau kita tengok sabah yang berlaku darbun pada dia, sama ke tak dengan darbun yang berlaku pada sababi dukhuli az-zaman, dengan sebab masuknya zaman. Hai tu? Dengan sebab masuknya zaman. Baik. Maka bahas sini fa'il khulasahnya boleh buat isti'arah tak? Khulasah dia, fa'il tidak boleh buat isti'arah. Baik. Bila dia tak boleh buat isti'arah, dan kita dah tahu tadi, fa'il ni tadi mempunyai dua mafhum, ada makna dan ada zaman. Maka kita kena cari perkara yang boleh menyebabkan fa'il tu berlaku isti'arah. Adapun diri dia tak boleh buat isti'arah, maka tak boleh buat isti'arah. Okey? Zaman boleh tak buat isti'arah? Apa tak boleh? Dialah penyebab kepada datuk ni tak boleh jadi isti'arah. Kalau dia boleh buat isti'arah, hak ni boleh buat lagi isti'arah. Faham tak tu? Dia lagilah boleh buat isti'arah. Kerana dia pula akan jadi sebab hak ni boleh jadi isti'arah. Tak boleh buat isti'arah. Tinggal lagi siapa? Makna. Makna ni ke apa makna ni? Masdar kepada fa'il, makna kepada fa'il itu, yakni yang sunyi daripada zaman, yang tak ada zaman pada dia, hak tu yang kita boleh buat isti'arah. Kena buat ni sekarang ni. Kita kena undur balik kepada masdar dia dulu. Yakni sekarang ni kita nak tashbihkan nataqat dengan dalla. Kita nak tashbihkan dalla dengan nataqat, ataupun kita nak tashbih ni musyabbah, ni musyabbah bih. Boleh dah nak kata syubbiha dalla bi nataqa. Boleh dah nak sebut ayat ni? Boleh dah nak sebut syubbiha dalla bi nataqa. Kita ambil masdar dia seperti mana nak buat tadi. Gapo masdar kepada dalla? Dilalah. Gapo masdar kepada nataqa? An-nutqu. Syubbihatil dilalatu bin nutqi fi ma'na. Okey, situ. Bapa musannif tiba-tiba gitu kan syubbihat ad-dilalah bin nutqi? Bapa? Sebab memang tak boleh buat syubbiha dalla bin nataqa. Bapa tak boleh buat, ni ana cerita dah tadi. Ni tak ada dalam kitab ni. Jadi kena tambih benda ni. Tolong tambih. Kalau tidak kita hanya taklid iddia. Okey. Sekarang ni kita nak iddia siapa? Tabaan kita tak boleh iddia dalla, iddia adilah. Maka kita kata uddu'iya ad-dilalatu. Kita buat ibarat hak mula-mula satu. Uddu'iya ittihad. Kena buat
tunusiyat tashbih. Baik. Untuk isti'arah tabi'iyah, dia ada ijra' sah lagi kena tambah. Dia ada kena tambah ijra'. Gapo ijra'? Tafadhal baca daripada awal. Isti'arah apa ni? Isti'arah tasrihiyah ke isti'arah makniyah? Tasrihiyah. Faham tu? Jadi tasrihiyah di antara musyabbah bih, siapa kena buat? Musyabbah. Yakni berserta dengan apa? Balik kepada boleh tak kita terus buat isti'arah fa'il dengan fa'il? Tak boleh, tak siap lagi isti'arah. Baru kita mari ijra' nombor 4. Apa ijra' nombor 4? Ustu'irat. Siapa? Siapa? Fa'il dia. Yakni fa'il kepada an-nutq. Apa? Dilalah. Yakni apa? Nutqu fa'il dia nataqa dan apa? Dilalah fa'il dia dalla. Baik. Maka daripada sini baru kita tambah ijra' yang kelima. Gapo ijra' yang kelima? Baca. Fa'il kepada ustuqa. Nataqa ni naib fa'il kepada ustuq nataqat dengan datar Sebab apa? Al-halu tu muannas. Okey. Lalu diterbitkan daripada an-nutqu ni. An-nutqu mana? An-nutqu ayah. Senang ya. Sawah faham tak? Tak faham. Kena mikir dah. Kena mikir sikit lah. Ustaz Amin lama tu mikir tu. Boleh tak nampak Amin? Terbina daripada apa? Umur mustaqirah dan nataqat laisa minal umuril mustaqirah. Lepas tu apa kita kena buat? Kita cari masdar dia. Maka kita kena isti'arah dulu ke apa? Isti'arah ke dulu masdar kepada nataqat. Siapa masdar kepada nataqat? An-nutqu. Ada tu? Isti'arah ni. Ni nataqat dalak ni. Ini tab'iyah. Hak ni isti'arah ke apa? Bapa asliyah. Sebab sinilah isim makna. Tidak kayak gitu, masdar. Sini pun isim Apa nak tulis kaedah? At-tab'iyatu tulazimul asliyah wala aksa ay al-asliyatu la tulazimut tab'i. Tu murad dia. Kerana apa? Kerana tiap-tiap daripada asliyah. Faham? Faham tak? Boleh hurai tak? Hurai kanan pula rumah. Nak dengar ni mau hurai. Masya Allah. Sabi. Anak dia akan dapat. La budda takkid ke kefahaman. Dan anak tersangat sudi untuk betul tak aku faham? Betul tak saya faham? Saya walah mesej. Faham tu? Anda bukan tak sewalan tapi memang banyak mesej kena walah. Kalau lah seorang tu dia tanya 5 soalan. Soalan payah-payah. Gapo nak kena buat? Anda kena jawab 5. Tapi untuk orang hak tahulah mesej kita banyak mana. Jadi tolong sabar. Mesej Hana sekali lagi pula. Mesej pula. Insya-Allah nak balas. Hak senang lagi kan? Hak senang daripada mesej. Itu mustahil. Ada tu? Benda mustahil. Tak apa? Mustahil pada mana? Kira pula. Faham tak Ustaz Mahmi? Dan nak minta maaf sangat kalau anda lambat terbalas mesej. Boleh? Tamam? Ustaz asyik balas mesej anda. Allah pedih saya. Dan anda minta maaf sangat. Hak tak mesej tu untuk dia. Itu tak boleh nak tolong. Kita tak kata dia mau fahadah. Wa misaluhu fil mushtaq ana sakna urai soleh. Sah?